Yang pertama ialah definisi solat. Menurut bahasa, solat ialah doa. Manakala dari segi istilah pula, solat adalah beberapa ucapan dan perbuatan yang dimulakan dengan takbir dan disudahi dengan salam mengikut syarat-syarat yang ditetapkan. Seterusnya ialah pensyariatan solat. Solat merupakan ibadah yang menghubungkan seseorang hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Solat membuktikan ketaatan, kepatuhan, simbol kasih sayang serta sebagai tanda bersyukur kita kepada Allah dan sentiasa mengingatinya. Solat juga mendidik jiwa seseorang memahami hakikat, ketakwaan, ketenangan, kesabaran, tawakal, jihad dan Allah sahajalah tempat untuk kita bergantung dan memohon pertolongan dalam segala urusan kehidupan. Selain itu, ia juga adalah amanah yang paling utama dan yang asal dalam agama. Solat merupakan sunnah yang mengiringi utusan-utusan daripada Allah. Allah Subhanahu Wa Taala mentakkilkan ibadah solat kepada mereka para anbiya yang dipilih untuk memikul amanah nubuat ini kerana ibadah solat ini menghubungkan manusia secara terus dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah solat juga menjadi bekalan kekuatan rohani dalam melaksanakan amanah yang besar. Taklifan solat ini bukan sekadar untuk diri mereka sahaja. Malah Allah Subhanahu Wa Taala mewasiatkan agar disampaikan kepada anak cucu dan juga kepada generasi seterusnya. Seterusnya ialah sejarah pensyariatan solat. Sebelum solat 5 waktu disyariatkan kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya, baginda telah pun melakukan solat 2 rakaat pada waktu pagi dan 2 rakaat pada waktu petang sebagai mengikut amalan Nabi Ibrahim AS. Kemudian, ketika peristiwa Isra' dan Mi'raj, barulah baginda menerima perintah solat yang sebenarnya. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah bersabda, Allah telah mempadukan ke atas umatku 50 solat waktu. Lalu, aku kembali dengan arahan ini sehingga sampai kepada Nabi Musa AS dan Musa berkata, apa yang difadukan oleh Tuhanmu ke atas umatmu? Jawabku, dia telah memfadukan ke atas umatku 50 solat waktu. Kata Musa, kembalilah kepada Tuhanmu kerana umatmu tidak akan sanggup melakukannya. Lalu, aku kembali kepada Tuhanku dan dia memerintahkan pengurangan sebahagiannya sehingga menjadi 5 waktu. Lalu, aku kembali kepada Tuhanku. Firman Allah, kewajipan 5 waktu ini adalah sama dengan 50 waktu, iaitu pahalanya. Kewajipan di sisiku tidak pernah diubah. Lalu aku kembali kepada Musa dan menceritakan kepadanya. Musa berkata, kembalilah kepada Tuhanmu. Tapi kau katakan kepadanya, aku malu kepadanya untuk minta dikurangkan lagi solat ini. Lalu Allah menetapkan solat 5 waktu itu kepada hambanya atas permintaan Rasulullah SAW. Dan yang terakhir sekali ialah syarat sah solat. Syarat sah solat terbagi kepada 9 cara utamanya, iaitu berakal, masuk waktu dengan yakin, menghadap kiblat, menutup aurat, tahu cara-cara mengerjakan solat, suci daripada hadas kecil maupun hadas besar, suci daripada najis sama ada pada badan, pakaian atau tempat solat, meninggalkan berkata-kata yang bukan daripada Al-Quran, zikir dan doa, dan meninggalkan makan dan minum. Objektif yang kedua pula ialah menghuraikan kebaikan pemakanan halal dan keburukan pemakanan haram menurut sains. Kebaikan yang pertama ialah dapat menyihatkan tubuh badan. Kesihatan tubuh badan termasuklah dari aspek fizikal, mental dan rohani, dan yang paling penting adalah dari aspek fizikal. Makanan halal dapat memberikan tenaga supaya tubuh badan dapat berfungsi secara normal dan dapat menjauhkan diri daripada sebarang penyakit. Pengambilan makanan seperti karbohidrat, protein, vitamin dan mineral dapat membekalkan sumber tenaga, penghadaman dan pembinaan enzim kepada tubuh badan manusia. Kebaikan yang kedua pula ialah dapat mencerdaskan minda. Memakan makanan yang halal dan sihat dapat menyihatkan tubuh badan, dan apabila tubuh badan seorang manusia sihat, ianya dapat membantu kita supaya dapat berfikir dengan waras dan teliti dalam sesuatu perkara. Ibadah-ibadah wajib pula seperti solat fardu dapat ditunaikan dengan tenang. Seterusnya, keburukan pemakanan haram. Yang pertama ialah mudah mendapat penyakit. Contohnya, kajian mendapati bahawa daging khinzir mengandungi bakteria berbahaya yang boleh menyebabkan pelbagai masalah-masalah kesihatan kepada tubuh badan manusia. Kajian juga mendapati bahawa daging khinzir mengandungi benih-benih cacing pita dan cacing-cacing lain. Cacing-cacing ini akan berpindah kepada manusia yang memakan daging khinzir tersebut dan boleh menyebabkan mudah mendapat penyakit kepada manusia tersebut.
Yang kedua pula ialah kesihatan mental terjejas, contohnya alkohol. Menurut pakar psikiatri Hospital Chancellor Tuanku Mohris, Dr. Luke Wong berkata, penggunaan alkohol yang berlebihan boleh memberi kesan negatif kepada kesihatan mental seseorang individu. Beliau berkata antara gangguan mental yang spesifik termasuk mabuk yang boleh membawa maut. Gangguan mental yang lain pula adalah seperti kemurungan, keresahan dan perubahan personaliti. Allah berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat 1, wahai orang-orang yang beriman, penuhi serta sempurnakan perjanjian-perjanjian. Dihalalkan bagi kamu memakan binatang-binatang ternak dan sebagainya kecuali apa yang akan dibacakan tentang haramnya. Kepada kamu halalnya binatang-binatang ternak dan sebagainya itu tidak pula bererti kamu boleh menghalalkan perburuan ketika kamu dalam keadaan berihram. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum apa yang Dia kehendaki. Seterusnya, objektif yang ketiga ialah menganalisis ciri-ciri pemakanan halal dan haram menurut Islam. Ciri pemakanan halal yang pertama adalah tidak bersumberkan bangkai dan disembelih. Semua sumber makanan yang berasaskan haiwan yang tidak disembelih atau disembelih tetapi menggunakan nama selain Allah Ta'ala adalah diharamkan. Daripada potongan surah Al-Ma'idah yang membawa maksud, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi yang disembelih atas nama selain Allah, yang mati tercekik, mati dipukul dan mati terjatuh dan sebagainya. Daripada potongan ayat tersebut, Allah Ta'ala menyebut tentang pengharaman makanan bersumberkan haiwan yang dikategorikan sebagai bangkai, sekalipun ianya adalah binatang yang halal dimakan, sebab pengharamannya adalah kerana darah membengkung yang boleh menimbulkan kemudaratan kepada manusia. Seterusnya, ciri pemakanan halal yang kedua ialah tidak mengandungi sesuatu yang memabukkan. Semua jenis minuman yang memabukkan yang dihasilkan daripada perahan buah-buahan atau bijirin yang dikategorikan sebagai arak. Begitu juga minuman yang mengandungi alkohol yang memberikan kesan memabukkan. Bahan yang diharamkan kerana akan menyebabkan hilang kewarasan akal pada manusia. Pada petikan surah Al-Ma'idah yang membawa maksud, wahai orang beriman, sesungguhnya meminum arak, berjudi, berhala, mengundi nasib adalah perbuatan keji, termasuklah perbuatan syaitan. Maka jauhi perbuatan-perbuatan itu agar kamu berjaya. Seterusnya, ciri pemakanan haram yang pertama adalah bersumberkan daripada haiwan buas yang bertaring. Jenis makanan haram selanjutnya adalah segala haiwan yang memiliki taring, sama ada sifatnya jinak ataupun liar. Haiwan yang bertaring dalam hal ini menggunakan taring untuk memakan mangsa seperti anjing, harimau, bahkan kucing yang jinak sekalipun haram untuk dimakan. Sebagaimana yang disebutkan hadis, sesungguhnya Rasulullah SAW mengharamkan untuk memakan binatang buas yang bertaring. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Pemakanan haram yang kedua ialah makanan dari sumber yang haram. Walaupun makanan tersebut pada dasarnya halal, tetapi cara untuk mendapatkan makanan tersebut adalah salah ataupun menjadikan makanan tersebut haram. Seperti melakukan aktiviti mencuri, menipu hasil riba dan menjalankan aktiviti ritual perdukunan ataupun melakukan zina. Daripada hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian dan kehormatan-kehormatan kalian antara sesama adalah haram. Bulannya, pensyariatan solat mempunyai banyak rahsia yang mampu membawa kepada kebaikan umat Islam yang mengamalkannya. Begitu juga ketika mengamalkan pemakanan halal dalam kehidupan seharian, manakala pengamalan makanan haram mampu merosakkan kesihatan dan fungsi tubuh badan seseorang manusia. Sekian, terima kasih.